Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 13 akan membincangkan kesan pasca pandemik COVID-19 terhadap pengangguran. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengenalan pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran merujuk kepada keadaan tanpa pekerjaan dan mencari pekerjaan secara aktif. Ia adalah istilah ekonomi yang menggambarkan keadaan individu yang sanggup dan mampu bekerja tetapi tidak dapat mencari peluang pekerjaan yang sesuai. Seterusnya, bagaimana pengangguran diukur? Pengangguran diukur melalui dua kaedah utama, iaitu tinjauan isi rumah dan tinjauan pertumbuhan. Seterusnya, kenapa mengenal pasti tahap pengangguran penting dalam ekonomi? Mengenal pasti tahap pengangguran adalah penting dalam ekonomi kerana ia memberikan pandangan penting tentang kesihatan ekonomi, dinamik pasaran buruh, kebaikan sosial, pengeluaran dasar dan kestabilan makroekonomi. Berapakah jenis pengangguran? Pengangguran terbagi pada 5, iaitu pengangguran geseran, pengangguran struktur, pengangguran kitaran, pengangguran bermusim dan pengangguran teknologi. Malaysia telah mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 2021 disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Kadar pengangguran pada tahun tersebut telah mencatat 4.2% sewaktu permulaan pasca pandemik dengan jumlah penganggur seramai 687,600 orang. Ini kerana kadar pengangguran pada tahun tersebut melebihi 4%. Seterusnya, kadar pengangguran telah berlaku penurunan sebanyak 0.6%, iaitu menjadi 3.6% pada tahun 2022 dengan jumlah penganggur seramai 599,600 orang. Oleh itu, jumlah penganggur berkurang sebanyak 88,000 orang. Selanjutnya, bilangan penganggur terus menurun kepada 586,900 orang pada tahun 2023, menjadikan kadar pengangguran berada pada kadar 3.5%, turun 0.1% berbanding tahun sebelumnya. Jadi, kadar pengangguran sewaktu pasca pandemik telah berubah menjadi guna tenaga penuh bermula tahun 2022 sehingga kini. Untuk perbincangan, terdapat dua faktor penurunan kadar pengangguran. Pertama, pertumbuhan sektor pelancongan. Hal ini kerana berlaku peningkatan kedatangan pelancong dalam dan luar negara selepas sepadan negara telah dibuka dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditamatkan. Oleh itu, kadar pengangguran telah menurun hasil daripada peluang pekerjaan yang tersedia dalam sektor pelancongan. Kedua, pemulihan ekonomi. Pihak kerajaan telah memperkenal pelbagai program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial untuk membantu rakyat mengatasi kesan pandemik dan insentif dan bantuan kewangan kepada perniagaan kecil dan sederhana. Pembangunan projek infrastruktur turut disumbangkan. Peluang pekerjaan telah dicipta oleh sektor-sektor yang menerima bantuan ini dan melalui pembangunan projek infrastruktur, penurunan kadar pengangguran telah memberi kesan kepada sosial ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi meningkat. Tingkat guna tenaga yang tinggi telah meningkatkan lagi produktiviti sesuatu pengeluaran. Jadi, ekonomi mencapai pengeluaran maksimum sekaligus pendapatan negara meningkat. Kesan pertumbuhan ekonomi meningkat. Kedua, berlaku peningkatan taraf hidup masyarakat. Apabila pendapatan negara meningkat, maka pendapatan per kapita juga meningkat, jurang agihan pendapatan berkurang dan kuasa beli pengguna meningkat. Secara tidak langsung, taraf hidup penduduk meningkat. Ketiga, kadar kemiskinan berkurang. Hal ini kerana isi rumah kembali memperoleh sumber pendapatan yang tinggi yang boleh meningkatkan lagi kuasa beli isi rumah. Jadi, isi rumah mampu untuk membeli barang keperluan asas dan mempengaruhi pengurangan kadar kemiskinan. Jadi kesimpulannya, beberapa perkara perlu dijalankan oleh kerajaan berkaitan dengan keadaan ekonomi Malaysia sewaktu wabak tersebut. Semua pekerja mempunyai hak untuk kesaksamaan dan Malaysia sudah pasti akan bertahan walaupun terdapat wabak seperti COVID-19 ini. Majikan, rakan kongsi dan juga setiap ahli kesatuan perlu menjalankan peranan dan bahagian masing-masing untuk meminimumkan sebarang akibat negatif yang mungkin dialami. Seterusnya, seperti yang kita tahu, kadar pengangguran merupakan petunjuk ekonomi yang dijadikan sebagai ukuran dalam sesuatu perkembangan ekonomi sesebuah negara. Penularan wabak COVID-19 juga telah memberi impak yang besar kepada Malaysia sehingga menyebabkan kemelesetan ekonomi negara kita. Seterusnya adalah cadangan polisi. Cadangan polisi yang pertama melalui dasar kewangan, di mana kita tahu Bank Pusat akan menurunkan kadar bank dan disebabkan pengurangan kadar bank ataupun kadar bunga itu menyebabkan pelaburan meningkat dan peluang pekerjaan pun meningkat. Secara tidak langsung pengangguran dapat masalah pengangguran dapat diselesaikan. Yang kedua adalah dengan mempraktikkan
penjualan atau penghantaran melalui platform e-dagang seperti Agrobazar, Shopee dan Lazada sebagai saluran alternatif untuk memasarkan produk kepada pengguna. Yang terakhir adalah mempertingkatkan bantuan khusus dalam bentuk kewangan seperti subsidi, bantuan sara diri dan pelbagai intensif kepada pekerja-pekerja dalam sektor pertanian yang terjejas semasa pandemik COVID-19.